Salam sejahtera semua, nama saya Taniro. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 2 JKKO 1062 yang bertajuk Dasar-Dasar Kurikulum KPM. Ini isi kandungan slide pembentangan saya. Saya akan membentangkan tentang dasar utama 1, 2, 3, 4, dan 5 serta kesimpulan ringkas. Ini dasar utama 1 dalam pelaksanaan kokurikulum. Dasar ini menyatakan bahawa kegiatan kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Ini bermaksud kokurikulum bukan sekadar aktiviti sampingan tetapi merupakan komponen rasmi dan wajib dalam sistem pendidikan negara untuk semua murid. Dasar ini juga meletakkan kokurikulum setara dengan akademik dalam usaha membentuk pelajar secara menyeluruh dari segi jari, iaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Selain itu, dasar ini juga termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, iaitu Akta 550, yang menegaskan bahawa kokurikulum adalah sebahagian penting daripada pendidikan menyeluruh di Malaysia. Seterusnya ialah kepentingan pelaksanaan dasar 1 ini. Antara kepentingan pelaksanaan termasuklah mengiktiraf kepentingan pembentukan sasya, kepimpinan dan nilai murni dalam kalangan murid. Kokurikulum bukan sahaja hanya tentang aktiviti fizikal tetapi membina karakter. Selain itu, dasar utama 1 ini juga membantu murid membina jati diri, menanam keyakinan diri dan kemahiran sosial. Ini sangat penting untuk kehidupan masa depan mereka. Seterusnya ialah dapat meningkatkan pencapaian keseluruhan pelajar melalui pendekatan holistik, iaitu merangkumi perkembangan dari semua aspek, bukan sahaja akademik. Seterusnya saya akan membentangkan tentang dasar utama 2, iaitu pernyataan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Ini bermaksud semua murid sekolah rendah dan menengah diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya satu kegiatan daripada setiap kategori, iaitu kelab dan persatuan, sukan dan permainan, serta unit berunit form. Dasar ini mula dikuat kuasa melalui dasar wajib kokurikulum pada 2008. Dalam pemantauan dilakukan melalui sistem PAJSK, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Tujuan utama dasar ini ialah untuk menggalakkan penglibatan aktif dalam pelbagai bidang, bukan sahaja akademik tetapi juga sosial, dan kepimpinan. Pelaksanaan dasar ini sangat penting kerana pertamanya ia menjamin semua murid mendapat peluang yang adil untuk membangunkan potensi diri masing-masing tanpa mengira latar belakang. Kedua, dasar ini membantu membentuk disiplin, rasa tanggungjawab dan semangat berpasukan. Ini ialah ciri-ciri penting yang tidak diajar dalam bilik belajar. Ketiga, murid akan terdedah kepada pelbagai pengalaman dan cabaran luar akademik seperti pertandingan, kepimpinan, kerja perkumpulan, yang semuanya boleh membina tahan dan keyakinan. Di samping itu, saya akan membentangkan tentang dasar utama 3 yang menyatakan bahawa pernyataan semua guru adalah wajib. Ini bermaksud semua guru tanpa kecuali perlu memainkan peranan yang aktif dalam kegiatan kokurikulum. Guru boleh bertindak sebagai penasihat kelab atau persatuan, jurulatih sukan atau pengawal unit berunit form. Tanggungjawab guru bukan sekadar hadir tetapi perlu merancang, membimbing atau memantau aktiviti pelajar agar selaras dengan objektif pendidikan menyeluruh. Bukan hanya
mendidik guru pendidikan jasmani, sebaliknya semua guru akan terlibat dalam kegiatan kokurikulum, tidak kira option atau bidang pengajaran. Inilah menjadikan kokurikulum berjaya sebagai komponen penting dalam pembangunan belajar. Selanjutnya, apakah kepentingan pelaksanaan dasar utama 3 ini? Pertama sekali, ia memastikan pelaksanaan kokurikulum berjalan dengan lancar dan berkualiti kerana setiap aktiviti memerlukan pemantauan dan pengurusan yang baik daripada guru. Kedua, ia juga mewujudkan hubungan yang lebih rapat antara guru dan murid di luar bilik belajar. Dalam suasana santai, murid lebih mudah berinteraksi dan membina kepercayaan dengan guru. Ketiga, guru juga berpeluang menilai pelajar dari aspek bukan akademik seperti kepimpinan, sahsia, kerja berpasukan, dan kemahiran komunikasi. Ini tidak boleh dilihat hanya melalui peperiksaan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang dasar utama 4, yaitu pelaksanaan kegiatan kokurikulum yang dirancang sebagai lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran, yaitu PNP. Aktiviti kokurikulum perlu dirancang dengan teliti supaya selari dengan kandungan dan objektif PNP. Contohnya, murid yang belajar subjek sains boleh menyertai kelab sains dan di situ mereka akan buat aktiviti eksperimen tambahan yang secara langsung mengukuhkan pemahaman mereka dalam kelas. Ini akan menyokong pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari serta menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, praktikal, dan bermakna. Apakah kepentingan pelaksanaan dasar utama 4? Pertama sekali, ia boleh memperkukuh pembelajaran dengan aplikasi praktikal. Murid bukan sekadar belajar teori tetapi dapat mengaplikasinya melalui aktiviti kokurikulum. Selain itu, ia juga meningkatkan minat murid terhadap subjek kerana mereka mengalami sendiri apa yang dipelajari, bukan hanya membaca atau mendengar. Yang sangat penting, yang menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan bermakna kerana murid akan rasa pembelajaran itu hidup dan relevan. Akhir sekali ialah dasar utama 5, iaitu berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi. Ini bermaksud semua murid berhak menyertai aktiviti kokurikulum tanpa mengira jantina, bangsa, agama, tahap akademik ataupun latar belakang ekonomi. Dasar ini sangat penting kerana ia menjamin keadilan dan kesesamaan dalam pendidikan. Setiap murid, tak kira siapa mereka atau dari mana mereka datang, berhak mendapat peluang yang sama untuk berkembang dan menyelar dalam bidang kokurikulum. Ini bukan sahaja menyemai semangat perpaduan dan saling menghormati, tetapi juga memastikan tidak siapa yang tercicir daripada peluang pembangunan diri melalui aktiviti luar bilik belajar. Antara kepentingan pelaksanaan dasar utama 5 ini ialah memupuk semangat perpaduan dan menghormati antara pelajar yang datang daripada pelbagai latar belakang. Ini amat penting dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Kedua, dasar ini menyediakan ruang kepada pelajar yang kurang menonjol untuk membina keyakinan dan menunjukkan potensi mereka dalam suasana yang lebih terbuka atau menyokong. Ketiga, yang mewujudkan suasana sekolah yang inklusif, demokratik dan harmoni, di mana setiap murid rasa dihargai dan diterima. Kesimpulannya, kelima-lima dasar utama ini merupakan tonggak penting dalam memastikan pelaksanaan kokurikulum yang sistematik dan menyeluruh di peringkat sekolah. Dengan pelaksanaan dasar-dasar ini, kokurikulum dapat menyumbang secara efektif kepada pembentukan pelajar yang holistik, bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dari sosial, emosi dan sosial. Selain itu, ia juga menggalakkan penyertaan yang aktif dan seimbang antara pelajar dan guru sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan bermakna.